Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil. Kepada anda yang dah subscribe sama channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share all my video. Saya rasa kita tinggal satu phrase. Oh ya, kepada anda yang first time datang dalam ni, saya ucapkan selamat datang ke channel saya lah. So untuk video kali ni, saya nak cakap dua perkara dulu. First, korang dah tahulah, tengok kita punya title sendiri ialah tutorial tu kan. Jadi ini adalah video tutorial. Second thing is, saya nak cakap pasal satu slot baru, iaitu slot streaming game. Basically saya dah try untuk streaming game sebelum ni. Kalau anda tengok ni lah, link dia ke sini, korang boleh tekan link kat atas ni lah. Saya dah letak. Jadi yang tu adalah test streaming saya. Saya nak test macam mana streaming semua. And Alhamdulillah setakat tu, time tu siang, and sambutan pun agak menggalakkan gak. Dalam adalah beberapa yang masuk, tapi tak adalah banyak sangat. Sebab time tu pun saya buat tengah hari macam tu, ada sikit sambutan. So ok lah kot. Sebab actually saya bukanlah nak tunjuk sangat saya punya skill main game. Sebab saya punya skill game pun tak adalah power sangat. Jadi saya just nak buat itu adalah platform untuk kita boleh sembang-sembang lah antara saya dengan all my subscriber lah. Jadi nanti kalau anda nampak saya punya notification, boleh join saya punya streaming. Okay? Kita boleh borak-borak. Basically game-game yang saya nak main pun mungkin game yang macam tak adalah macam berat sangat. Macam ML tu mungkin tak. Macam yang game-game biasa je, macam Valorant tu ke, yang saya boleh borak-borak dengan anda je lah. Jadi kat situ korang boleh tanya soalan dekat live chat tu, and macam-macam lagi. Streaming tu ialah pada hari Sabtu malam. Setakat ni saya nak buat Sabtu malam lah. Setiap Sabtu malam saya akan buat streaming game sambil borak-borak. Jadi insyaAllah korang boleh join and kita borak-borak lah kat situ. Yang kedua adalah tutorial untuk rawat ikan. Sebab saya kebetulan tadi saya check ada seekor ikan yang ada tanda-tanda awal untuk menjadi dropsy. So kita akan ambil and kita try untuk rawat dia. Setakat ni saya ikut cara ni, iaitu gunakan baldi ajaib. Baldi groom tu saya dah panggil dia jadi baldi ajaib sebab banyak ikan yang Alhamdulillah elok. Tapi itulah, nanti saya akan update lah dia punya perkembangan untuk ikan tu. Sebelum kita mulakan, saya nak cerita sikit kenapa baldi ajaib tu boleh function dia lah. Maknanya macam mana fungsi dia ataupun kelebihan gunakan baldi tu. Basically ikan laga ni, kalau kita tahu ekosistem dia ialah di tempat-tempat gelap tau. Jadi dia punya kelebihan dia is, bila kita masukkan dalam satu baldi yang gelap, dia boleh dapat kondisi ataupun keadaan yang paling dia suka lah. Jadi bila kita masuk kat tempat gelap, dia boleh penyakit dia boleh hilang. Lepas tu dia kalau nak groom, satu lah, kalau groom kita masukkan kat tempat gelap. Jadi ada kelebihan dan kekurangan untuk kita rawat ikan tu dalam tempat gelap. First sekali ialah kelebihan dia ialah untuk sihat lah. Jadi kekurangan dia ialah dia akan mutasi lah. Dia boleh kemungkinan untuk mutasi. Tapi untuk kebarangkalian, mutasi tu tak banyak lah untuk ikan yang matang. Basically mutasi ni ada banyak gak cerita dia. Mungkin akan datang saya akan cerita tentang mutasi. Okay? Alright, so yes, kita nak pergi try rawat ikan yang mungkin macam nak pergi jadi dropsy lah. So jom kita tengok ikan tu. Okay, so basically ni lah ikan dia. Kalau korang perasan daripada atas, dia punya dia punya perut dia dah agak kembung sikit. Saya pun itulah, saya baru je tukar air. Tapi kalau anda perasan ada tahi-tahi tau kat bawah tu, nampak? So maksudnya dia boleh berak lagi. Jadi ni antara tanda-tanda awal lah. Saya rasa dia punya pencernaan dia agak kurang sikit. And kalau korang perasan, dekat dia punya sisik dia, nampak dah nak terkeluar dah sikit-sikit. So kalau dropsy, kita kena pastikan rawat dia sebelum dia jadi teruk. Okay, ni kita tengok saya tak ada sauk petak lah, susah sikit nak ambil. Nampak? Dia agak gemuk sikit. Ni masalah pencernaan. Sebenarnya dropsy ni disebabkan kuman lah, senang cerita. Saya baru je tukar air ni, dia pun agak lemah kat rasanya. Cara dia swimming pun korang dah tahulah. Nampak? Tak betul. Okay, so jom kita pergi setting air. Okay guys, sebenarnya kalau ikutkan, kalau korang tak rasa macam, ataupun korang macam tak pastilah tu penyakit apa, mostly penyakit beta ni dia punya solution dia sama. Kecuali ada lah beberapa macam tumor semua tu perlukan rawatan yang berbeza lah. Tapi untuk penyakit beta yang macam lemah, twin bladder, dropsy, semua mostlynya samalah cara dia. Jadi kita punya konsep kali ni kita boleh gunakan untuk penyakit-penyakit beta yang lain lah. Jadi jom kita pergi setting air.
first benda yang kita kena ada ialah bekas lah untuk kita letak lah. Sebab sebenarnya saya bukannya tak nak guna terus dalam baldi hitam ni. Inilah orang panggil baldi ajaib, okay? Tak ada, saya panggil dia seorang. Saya tak nak masuk dalam ni sebab dia perlukan tempat yang sempit ataupun kecil. Kita nak bagi dia dapatkan udara tu cepat. Lepas tu tak nak bagi dia tempat yang besar, sebab nanti dia penat untuk ambil udara kat atas lah. Jadi kita gunakan tempat yang kecil je ni. Benda yang kedua adalah, saya tukar tangan. Okay, benda kedua adalah ni, garam kuning. Garam kuning ni penting. Ni sebenarnya untuk elak daripada bakteria je. Kita nak bersihkan dia daripada bakteria semualah. Tujuan dia sebenarnya yang utama adalah bakteria. Sebab apa? Dropsy ni ialah kuman lah sebenarnya. Okay, next is beta booster. Beta booster ni ialah optional. Kalau korang tak ada tak apalah, gunakan ni je. Tapi beta booster ni basically dia elok untuk pencernaan. So baguslah untuk kita guna dalam cegah dropsy ni lah. Yang ketiga adalah garam. Garam. Oh ya, lagi satu, hypo. Hypo ni untuk set up air ni jangan bagi ada klorin. Jadi jom kita start. Gang, saya lupa lagi satu guys. Apalah ikan laga tanpa ketapang. Ni ada ketapang yang dah proses lah. Air ni air biasa je saya bersihkan tadi kan. Okay, benda pertama adalah hypo. Kita ambil sebiji je sebab dia kecil je pun. Dah. Lepas tu satu cubit garam kasar. Okay, macam nak masak lah. Satu cubit je. Satu cubit juga untuk garam kuning ni. Saya letak lebih sikit lah. Dia set up air kuning lah, kira senang cerita. Tak, 1 cubit je. Lepas tu beta booster ni kita letak 5 titik. Okay, 5 titik. Go. Dah gaul. Benda paling penting sekali ialah air dia sikit. Nampak? Pendek je. Cetek je. Jangan letak tinggi-tinggi. Sebab kalau tinggi-tinggi nanti, kalau korang terasan tadi pun, cara dia berenang pun dah nak naik ke atas pun dah susah kan. So kita bagi dia cetek je. Senang dia nak ambil udara. Okay, so dah setting air tadi kan. Kita masukkan lah ni. Kita masukkan ikan. Masukkan ikan dalam ni. Alright, settle. And kita masukkan daun ketapang yang dah proses. Masukkan. Okay, so dah masuk dalam ni. Kita kena masuk dalam kita punya tong ajaib, baldi ajaib. Masuk je ni je. Lepas tu kita ambil penutup dia, tertutup. Settle masalah. So biarlah, insyaAllah kalau dia ada panjang umur, dia ada peluang untuk sihat, insyaAllah dia sihat. Okay, so bila saya pakai baju lain, rambut serabut je ni, tahulah saya tengah edit video and saya ada penambahan ataupun correction lah. Okay, jadi basically saya ada penambahan tentang dropsy ni. Dia terbaik kita kena selalu tukar air dia lah. Dropsy ni is all about penyakit yang berkaitan dengan kuman. So kita kena pastikan air yang kita setting tu bersih dan tak ada kuman lah. Jadi setting air tu setiap 2 hari macam tu bolehlah tukar. Okay, so dia sekejap je, dalam seminggu 2 minggu tu dah elok dah balik kalau kita dapat selamatkan dari awal lah. Tapi tu semua bukan kerja kita kan, kita dah usaha. So kalau dia elok ataupun tak elok tu kerja Tuhan lah. Okay, jadi jom kita semua tengok video. Okay, so dah settle dah kita punya cara-cara lah. And last thing saya lupa nak cakap tadi, iaitu pemakanan untuk ikan dropsy ni lah. Basically dropsy ni dia ada masalah dengan pencernaan dia. Sebab tu lah dia punya perut dia ataupun badan dia makin membesar. Lepas tu dia punya sirip dia atau sirip hisam, betul lah sirip kan? No, sisik. Sisik dia jadi sisik nanas kan, dia macam terkeluar-keluar macam tu. Jadi basically dia masalah dengan pencernaan dia disebabkan oleh kuman. Untuk permulaan macam ni, saya mungkin akan puasakan dia terus selama dalam 2-3 hari and then baru bagi makan. Tengok bergantung pada ikan tu punya keadaan lah. Kalau dia boleh keluarkan najis dia ataupun dia boleh sistem pencernaan dia okey, saya akan bagi makan dengan sikit lah, tak banyak. Sebab kalau ikut yang apa yang saya tahu, ikan laga ni dia boleh tahan tak makan dalam lebih dari 2 minggu pun boleh. So tak ada masalah untuk kita puasakan dia dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu. Jadi better untuk tidak bagi makan. Sebab
tahu je lah, faham je lah, kalau pencernaan tak elok, dia akan makin berkembang, and lastly mati. Okay, so yes, itu sajalah untuk pemakanan dia. Jadi kalau korang dah jaga pemakanan dia, lepas tu korang masukkan dalam tempat yang gelap ataupun condition yang sesuai macam mana ikan laga, InsyaAllah okey lah nanti. Sebab yang tu semua kita dah usaha. Jadi bila kita dah usaha, InsyaAllah okey lah nanti one day. Jadi kita punya tugas adalah untuk berusaha bagi ikan tu maknanya sehabis baik lah. Kalau kita tak tahu, kita dimaafkan. Jadi itu je lah untuk kita punya tips ataupun tutorial lah untuk ikan laga punya penyakit lah basically. Macam saya cakap tadi, dia boleh untuk clam fin, lepas tu boleh untuk swim bladder, lepas tu boleh untuk penyakit-penyakit yang dia lemah ke apa, semua kita kena cetekkan air, setting ubat kuning ataupun letak ketapang pekat. Tadi macam saya tak letak ketapang pekat, saya letak daun ketapang tu sendiri. Nanti insyaAllah dia akan, air tu punya pH lah basically, sebab kita kan letak ketapang untuk turunkan pH air kan. Jadi bila kita dah letak daun ketapang, insyaAllah okey lah nanti. Alright, so ya, itu je lah untuk kita punya video tutorial kali ni. Jadi kalau anda ada apa-apa, sebelum tu, kalau korang ada macam tips ataupun pendapat korang tentang dropsy ni, korang boleh tulis kat komen. And kalau korang ada apa-apa idea untuk konten-konten saya seterusnya, bolehlah korang tulis kat komen juga. Bagi saya idea, insyaAllah saya akan teruskan buat video untuk channel ni. And jangan lupa streaming saya setiap hari Sabtu malam Ahad. Basically Sabtu malam Ahad tu saya akan buat dalam stream. Tengoklah berapa jam yang saya larat. Kita akan borak-borak lah dekat streaming YouTube game lah. Takkan nak korang nak stream breed ikan laga ke kau nak stream, takkan lah, pelik kan. So basically bila cakap pasal stream, mestilah kita akan stream game. Jadi itu saja daripada saya untuk hari ni. Yang belum tekan subscribe, tekan subscribe, like dan share all my video jika anda berminat dengan saya punya video-video. And maaf kalau ada kekurangan atau kesilapan, korang boleh tulis kat komen. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan